Oke, jadi di sini kita mau bincangkan penyelesaian segitiga. So rasanya bagian yang paling bermasalah untuk pelajar ialah yang bila ada case yang begini kan, ambiguity. Iaitu di mana satu dia tak dapat lukis ke ataupun dia nampak ini tak ada apa benda ni. Dia dah faham. Tak faham jadi tak dapat lukis lah kan. Sama ada ini apa tu pun yang berpecah. Okay, tetapi pada masa yang sama sebab yang case ini kalau kita fikir balik ini sebenarnya macam case special sikit, iaitu dia ada dua jawapan kan. Dua jawapan dalam biasa pelajar biasakah mereka dua jawapan Tidak. ataupun topik ini saja. Adakah ini kali pertama mereka nampak dua jawapan yang mungkin Tidak. ataupun ada topik lain? Ada topik lain. Iaitu tetapi kuadratik kan, tetapi macam tak tahu lah, saya dulu saya belajar macam saya nampak macam special sangat sini dua jawapan. Sebab walaupun kuadratik kita pernah ada dua jawapan, ada lagi kah? Kuadratik ada dua jawapan. Tetapi sebab yang ini dua jawapan daripada dua lukisan kan. Kita akan lukis dua lukisan. Sedangkan ini kadang-kadang kita kira saja, mungkin sepatutnya lah pelajar tahu kenapa ada dua jawapan kan, sebab dia ada dua titik dan sebagainya. Yang ini dua titik kan. Masih lagi macam satu case bah kan. Ya. Satu case, yang ini dua case bah. Semua saya fikir yang ini juga apa tu, selain ialah kita mau selesaikan masalah melukis, masalah notasi-notasi begini kan, dipanjangkan lagi karena mereka tidak tahu. Mungkin juga ini peluang yang bagus untuk kita kaji macam mana cakap, sebab ini case spesifik dua jawapan, tapi sebenarnya banyak case lagi kan. Case yang paling biasa ialah Sudah. case yang paling biasa. Apa-apa saja yang biasanya dalam matematik yang mereka jawab, biasanya satu jawapan Oh ya. dan satu jawapan sahaja kan. Ah. Satu jawapan sahaja kan, itu kita unik lah kan. Biasanya kita selalu nampak satu jawapan sahaja lah. Tetapi mungkin juga saya rasa ini peluang yang bagus lah, sebab kalau terus terang dalam hidup mana ada selalu situasi yang ada satu jawapan saja kan. Iya. So mungkin selain ini kita boleh explore beberapa situasi. Mungkin kita boleh buat beginilah, kita bagi pelajar explore di banyak-banyak situasi, dan ini sebenarnya hanyalah satu case yang sangat khas. Lepas tu barulah sudah tentu yang kita nampak tadi yang masalahnya, karena kalau pelajar tidak tahu syarat, sama ada dia tidak ingat, tapi kalau dia tidak ingat maksudnya dia tidak faham lah kan. Tidak faham mungkin maksudnya dia tidak pernah explore sendiri lah. Kalau dia dapat explore sendiri, syarat-syarat di mana situasi ini akan wujud, mungkin lebih senang lah. Lepas tu yang ini kita mau cakap apa? Yang benda-benda begini panjang macam ni kan. Paling bagus kita apa? Kita terangkan pelajar kita akan guna perkataan ini, ataupun kalau paling bagus Gunakan ayat sendiri. kalau pelajar yang gunakan perkataan itu sendiri. Ini bukan notasi kan, ini macam dia cakap apa? Bukan pemahaman, perkataan yang digunakan untuk mendescribe situasi tersebut. Apa BM-nya? Describe dan BM. Dia nerangkan. Memperihalkan kah? Tapi saya rasa kita guna describe saja. Description. Deduksi. Nah, description, perkataan yang digunakan, deduksi lain, deduction kan. Bagaimana kita mau describe situasi tersebut kan, perkataan lah. Perkataan yang digunakan dalam description tersebut. Kadang kalau pelajar tak faham perkataan itu, so kalau kita boleh buatkan pelajar dia sendiri boleh nyatakan syarat, dia boleh guna perkataan sendiri, and then apa lagi masalah, sebab biasanya kalau dia boleh lukis, rasa tak banyak masalah lah pengiraan lah kan. Mungkin sedikit lah kan, sedikit saja kita mau kaitkan dengan lagi sebagai ulang kaji lah, petua sin dengan petua kos, apa lagi dari segi pengiraan.
Asalkan dia boleh fahamkan deskripsi dia fahamkan syarat, dia boleh lukis dan boleh selesaikan. Okay, so kita konsumsi 3 itulah. Tapi sebelum itu, untuk yang ini, kita tengok ini sebenarnya masalah sebab benda ini tidak dalam silibus sebenarnya matematik, iaitu apakah situasi, apa pelbagai situasi tentang jawapan. Kan ada penyelesaian, tidak. Sudah tentulah kan bertahun-tahun kita trim belajar hanya ada satu jawapan kan. Dan kita tengok contoh lah, kadang-kadang dia juga menyebabkan bukan saja pelajar lah, tapi dia tengok konsep itu tidak difahamkan dengan baik. Sebab memang silibus kita tak cerita itu. Okay, so contohnya soalan ini kita tengok. Yang ini soalan bulatan. Jadi daripada maklumat yang ada, hanya dia cakap tangent sepunya. So sepatutnya pelajar tahu, okay, ini 90, ini 90, 90, 90. Dan itu saja. Dan dia minta sudut lengkung minor RV. So maksudnya sudut ini. So di sini hanya kita tahu, okay, sudut sini adalah sama dengan sudut sini. Okay, dan soalannya adalah cari nilai sudut. So soalan ini adalah masalah sebab walaupun kita tahu jawapan yang dikehendaki oleh pemeriksa adalah C. Okay, sebab kita nampak dia lebih daripada 90 lah. Sini 90, sini 90, sini kecil, sini besar. Okay, tapi dari segi konsepnya dia minta kita cari nilai sudut. Cari nilai sudut maksudnya sepatutnya hanya satu jawapan. Tetapi di sini kita tengok sebenarnya tidak semestinya 120. Dia mungkin 110. Dia boleh 129. Bermaksud di sini tidak cukup maklumat untuk mendapatkan satu saja jawapan, ataupun kita kata jawapan di sini adalah tidak unik. Ya, so soalan ini sebenarnya soalan salah. Dia tak boleh cakap cari nilai sudut. Okay, paling-paling dia boleh cakap yang manakah yang mungkin, yang antara A sampai T. Okay. Dan kita nampak di sini ini agak masalah sebab bila soalan ini kadang-kadang kita tunjukkan pada banyak pihak, mereka pun rasa soalan ini tiada masalah dan dicakap ini adalah kebat. Okay, tapi ini memang silap. Sebab pelajar yang pandai mereka akan faham, mereka akan cuba cari dan mereka akan nampak apa lagi saya tertinggal di sini. Sebab soalan suruh cari, sudah tentu ada cara mencari dan bukan agak-agak kan. Mana boleh agak-agak kan, harus soalan dia sudah cari. Okay, itu satu sampel lah kita nampak konsep itu tidak difahami betul-betul dan menyebabkan banyak masalah lah. Sebab kita pun tahu soalan ini soalan dari mana kan. Yang ini juga, ini pula masalahnya apa? Selain yang ini kita boleh katakan ini careless mistake lah, okay, CN itu. Okay, tapi lebih masalah adalah dari segi konsepnya. Sebab yang ini kita akan dapat X tambah 4 darab X adalah 32. Tetapi pada masa yang sama ada maklumat lain lagi di sini, di mana di sini kita nampak 8 dan dia tepat-tepat di sini. So pelajar yang pandai dia akan nampak sini 8X. Kan? Bermaksud 8X sama dengan X tambah 4. So di sini dua maklumat dan bila diselesaikan X-nya berlainan. X-nya tidak sama. Okay, so ini pula adalah masalah apa kita cakap. Sebenarnya kalau betul-betul soalan ini tiada penyelesaian. Sebab maklumat yang dibagi adalah bercanggah. Okay, tapi orang cakap perlukah kita dagang pelajar tentang ini? Sudah tentulah banyak situasi dalam hidup ini tiada penyelesaian kan. Tidak semestinya ada penyelesaian. Yang tadi banyak penyelesaian, ini tiada penyelesaian. Alright. So okay, ini mungkin kurang sikit tetapi sebab saya pilih saya mau soalan ini sebab ini soalan geometrik. Dan saya rasa untuk yang paling bagus kita untuk explore bila dia ada satu soalan jawapan ke, dua jawapan ke, tiada jawapan ke. Saya rasa geometri sesuai sangat. Sebab kalau kita dapat lukis satu saja gambar aja, kita tahu jawapannya unik. Kalau kita boleh lukis banyak-banyak gambar aja tapi masih memenuhi dia punya syarat, maksudnya banyak jawapan. Ya, karena kalau kita tak dapat lukis maksudnya tiada jawapan lah. Okay. So yang ini geometri. Ini walaupun mungkin macam tak silap besar lah, tetapi masih masalahnya ialah
maklumat yang diberikan ini tidak cukup untuk menjaminkan pelajar dapat apa yang dikehendaki soalan. Sebab saya tahu dia mau pelajar faham bahawa parameter bahawa kawasan biru ini sebenarnya ini adalah lengkung, ini adalah lengkung sama dengan satu bulatan. So ini adalah sama dengan satu bulatan. Kan? Tapi adakah semestinya ada satu bulatan? Ini kita fikir betul-betul. Dengan syarat yang diberi hanya kongruen. Kongruen hanya bermaksud saiznya sama, bentuknya sama. 3 bentuk ini saiznya sama, bentuknya sama. Juga tidak memastikan bahawa sudutnya sama. Nah, dia hanya kata saiznya sama dan semua sama. Sudah tentu kalau dia bulatan, saya rasa kalau sekali lagi lah, bukan kita kata yalah agak-agak sudah tentu orang buat akan simetri kan, tapi itu bukan yang penting di sini. Kamu mesti tepat bagi maklumat bahawa hanya satu gambar aja saja dilukis. Saya rasa dia sengaja tidak, sepatutnya soalan dia kena cakap contohnya lah kan, siapa kita macam mana. Sekurang dia mesti cakap di mana AEC adalah lengkung bulatan, CEB adalah lengkung bulatan, dan juga AEC adalah lengkung bulatan. Bukan lengkung lah kan, lengkung bulatan. Kalau lengkung bulatan melalui 3 titik hanya satu lengkung saja. Melalui 3 titik hanya satu dan satu saja lengkung yang boleh dilukis. So tiada persoalan lah sama ada dia apa. Tapi saya rasa mungkin dia sengaja tak mau letak sebab sekali lagi mungkin dia ingat soalan kebat pelajar pandai saja boleh nampak. Masalahnya pelajar pandai dia akan terfikir adakah mesti dia bulatan? Boleh juga kalau dia buat yang lebih nipis. Kan ini desain kan, ini bukan matematik kan. Ini boleh buat yang lebih nipis. Bila dia lebih nipis, dia bukan satu bulatan sudah. In fact sudutnya tidak semestinya 120. Okay, bermaksud di sini sekali lagi lah maklumatnya tidak cukup. Okay, tapi anyway, so kita cuba, apakah kita tunjukkan semua situasi menggunakan yang ini sahaja, di mana maksudnya akhirnya ini hanyalah satu daripada banyak case lah. So mungkin apa yang sesuai kita buatkan supaya pelajar boleh explore. Jadi maksudnya situasi kah ataupun maklumat? Situasi ataupun maklumat yang dibagi lah kan. Maklumat dibagi. Akhirnya kita mahu pelajar simpulkan bahawa dalam situasi tersebut bukan jawapannya, jenis jawapan ataupun apa kita mau di sini ya, supaya akhirnya kita mau pelajar nampak situasi begini dia satu jawapan sahaja, 2 jawapan sahaja, pelbagai jawapan, tiada jawapan. Aplikasi kan? Ya ini titelnya. Kesimpulan ke apalah lah. Nanti kita fikir perkataan yang sesuai. Alright. So sebelum kita masuk yang itu, mungkin yang paling senang ialah apa? Yang ini adalah situasi sangat spesifik kan, dua panjang satu sudut bukan kandung, dengan panjangnya dan sebagainya. Ataupun situasi yang paling senang dulu, dua sisi satu sudut, 2 sudut 1 sisi, 3 sisi 3 sudut. Yang mana rasanya paling senang kita boleh explore? 3 sisi lah kan. So 3 sisi. So kita bagi contoh 4, 5, 6. Lepas tu kita mau belajar buat apa? Lukis lah kan. Lukis. So bila dia lukis, bagaimana kita mau mereka boleh simpulkan bahawa sini ini hanya satu jawapan? Kalau dalam kelas lah, kan, maksudnya setelah lukis kita suruh dia banding dengan kawan-kawan lain, adakah yang berbeza, dan biarkan mereka berbincang adakah segitiga mereka sama. Sebab mungkin akan ada, sudah tentu ada yang lukis begini kan. Kemudian ada yang akan lukis sini 6, sini 5, sini 4. Tetapi adakah ini sama? Sebenarnya adakah segitiga yang sama? Sebenarnya bergantung juga apa definisi kamu sama. Contohnya
Nah, kalau kita cakap bentuknya sama dan sudutnya sama lah kan, walaupun ada yang terbalik kan. Iya. Kita pakai kongruent lah, boleh lagi dicakap ini kongruent. Untuk isu lagi kongruent tidak disebut dalam syllabus kan. Okay, tetapi kita mau belajar cakap basuh di sini cukup maklumat untuk hanya mendapatkan satu jawapan sahaja. Iya. Perkataan budak-budak lah sahaja. Of course mungkin nanti kita akan guna perkataan walaupun tak dalam syllabus lah kan, ini sebenarnya unique solution kan, term yang spesifik lah, tapi kita bagi mereka explore lah. Manakala selepas 3 sisi apa yang sesuai? 3 sudut. 3 sudut, sebab dia kontras kan. Iya. Macam cukup 30 40. 40 110 kan. Okay, so kita suruh mereka lukis, kemudian bandingkan dengan gawang dan sebagainya, dan mereka akan nampak banyak persegitiga yang boleh dilukis yang berbeza. Tidak juga. Mungkin mereka akan rasa sama, tetapi kedudukan sudut mungkin terbalik, tetapi nanti kita bincang-bincang lagi lah, suruh mereka bincang lagi. Selain daripada sudut tidak apa kan kedudukannya, tetapi dalam case ini size boleh berlainan ya, size boleh berlainan. Maksudnya dalam case ini kita mau mereka guna perkataan apa? Banyak jawapan, banyak segitiga, ataupun kalau termnya memang lah kan, kalau term yang betul-betul ini solution apa? PM yang ini penyelesaian unik ya, ini infinite solution kan. PM saya dah tahu bilangan penyelesaian tak terhingga, tapi itu tak penting sangat lah. Yang penting apa perkataan kita mau belajar guna. Banyak-banyak jawapan. Banyak jawapan. Banyak jawapan. Maksudnya maklumat yang dibagi tidak cukup untuk kita melukis satu segitiga, walaupun bentuknya sama lah kan, bentuknya serupa. Mungkin kita boleh masuk lagi sebagai refresher, ini serupa kan, ini kongruent. Tetapi kalau dari segi penyelesaian segitiga ini banyak jawapan sebab size yang berlainan. Oke, selepas di sini sebab sebenarnya dia banyak ada situasi lain lagi, iaitu bila dia dibagi 3 sisi tapi dia tiada jawapan. Dan juga sudut pun ada situasi kan, di mana ada 3 sudut tapi dia tiada jawapan. Tak dapat lukis segitiga. So itu kita mau buat di sini ataupun kita pergi yang situasi itu dulu? Situasi itu dulu. Kita fikirlah. Okey, so yang situasi yang apa? 2 sudut satu sisi. 2 sisi 1 sudut. Itu yang akan jadi case berambiguity kan? Ataupun yang satu lagi tu, iaitu 2 sudut 1 sisi. Tapi ini pun sebenarnya ada 2 case kan, iaitu apa? Iaitu di mana panjang ini dibagi, sisi ini dibagi, dan 2 sudut sebelahnya dibagi. Tapi mungkin juga sisi ini dibagi tapi sudut yang dibagi ialah sudut ini dan sudut di sini lah kan. Iya. Atau kita suruh belajar macam mana justifikan bahwa hanya satu jawaban. Kalau ini jelas kan? Kalau kita sudah tahu panjang sisi, sudut ini dengan sudut ini sudah diketahui. Iya, jadi tinggal dorang panjangkan, jadi hanya ada satu jawaban. Iya. Ataupun perkata apa yang sesuai kita cakap. Mungkin kita tanya, adakah satu jawapan sahaja? Bagaimana kita tahu dia hanya satu jawapan? Macam tadi juga yang tadi
yang buat semua sama. Iya. Semua sama nih tadi kalau kita boleh bandingkan kan. Ataupun kata kita guide sehingga begini kan. Bagaimana kita tahu dia hanya satu jawaban? Kita mesti tahu adakah mungkin jawaban lain. Namkah? Maksudnya mungkin nggak kita dapat lukis segitiga yang lain yang masih memenuhi. Kalau tidak maksudnya hanya satu jawaban. Iya. Nah kan, contoh macam inilah kan. Adakah hanya satu jawaban? Adakah mungkin jawaban yang lain? Nah ini saya rasa jelas sebab ini dari sini sudah tentu macam mana kamu lukis pun sama kan, ini akan bertemu pada satu titik yang sama. Tapi kalau di bawah tu pula memang akan dapat lain macam, tetapi ini sebagai aktiviti bagus kita kalau mereka dapat bincang kan, sebab kita tahu panjangnya nih, kita tak tahu panjangnya nih. Tetapi kita tahu bahawa ini sudut ini mesti sudut ini tetap. Iya. Jadi kalau sudut itu tetap, ini kita suka-sukalah panjang ke pendek ke boleh kan. Masuk. Tetapi dia mesti sampai sini kan. Iya. Sebab yang di sini kan garis ini mesti sampai sini. So bermaksud walaupun panjang ini tidak ketahui, kita mesti buatkan dia ngam-ngam supaya sini. Bermaksud masih lagi satu jawapan kan. So sama ada, of course kalau di kelas kita boleh, ialah paling bagus kalau pelajar kita boleh suruh mereka bincang lah kan, dan suruh mereka justify lah dengan perkataan-perkataan mereka sendiri. Tapi kalau kita mau buat video, susah juga kalau kita cakap begini. So contohnya mungkin yang bahagian pertama sama ada ialah untuk tujuan video ataupun kita mempelajari explore sendiri, mungkin kita boleh contohnya guna GeoGebra begini supaya kalau kita nampak ini adalah 6, ini adalah 5, so pelajar boleh gerakkan. So contoh ini panjangan 5, ini 4 lah kan. So kita boleh nampak kalau begini memang satu sajalah kan, segitiga yang boleh dia lukis. So dia tahulah ini adalah jawapan yang unik lah. Dan setahu saya yang ini kita boleh buatkan dia link, jadi pelajar boleh masuk sini. Saya guna handphone pun boleh explore begini. Mungkin yang ini kan, daripada kita bagi contoh, mungkin kita boleh suruh pelajar explore lagi kan. Jadi kalau kan adakah asalkan ada 3 sisi mesti ada satu jawaban saja kan? Nah, jadi di sini yang mungkin kita boleh buat cuba belajar explore, tapi kita kena adjust di sini supaya yang length ini boleh diubahkan. Okey, so contohnya mungkin kita boleh buat begini, di mana pelajar boleh ubah dia punya panjang setiap sisi. Titik saya rasa tetapkan sajalah. Okey, yang ini semua boleh bergerak, dan mungkin kita mau pelajar explore lah kan sendiri. Dalam situasi apa, adakah sentiasa dapat satu jawapan saja, adakah situasi dapat 2 jawapan, ataupun ada situasi yang di mana dia tiada jawapan. Nah, sudah tentu sebenarnya inilah kan, bila yang ini terlalu panjang, ini 2 terlalu pendek, dia tidak dapat membentuk satu segitiga. Dan ini kalau saya tak silap kita boleh, mungkin kita boleh link ini kepada video, copy. Bermaksud kalau pelajar dapat ini dan dia buka, saya saja boleh explore lah daripada web browser sendiri. Okey, jadi kita bincang tentang yang penyiasatan segitiga. Biasanya yang selalu bermasalah yang soalan-soalan yang part terakhir ni kan, yang bila dia berambiguity. Sebab ingat ke masa dulu kamu belajar ini, kenapa dia macam susah, ataupun pernahkah kamu faham betul-betul bila dia akan berlaku ini, ataupun kamu praktis saja soalan? Sudah tentulah dalam soalannya kemudian dia ada banyak-banyak tulisan kan, kadang-kadang dia akan dipanjangkan ke bla 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 atau apa sama dan sebagainya kan. Lepas tu dia suruh kamu lukiskan, suruh kamu teruslah lukis ada 2 segitiga kan.
ataupun yang ada benda yang sama. Tetapi pernah kamu faham tak betul-betul kenapa dia begini? Dengan kamu nampak tak dia macam ada special ambiguity ini, dia ada dua jawapan kan, dua segitiga kan yang boleh dilukiskan, dan macam special sikit lah sebab di mana lagi kamu akan dapat dua jawapan selama kamu belajar math sampai peringkat itu. Dua jawapan yang mungkin dan kamu nampak bentuknya pun berlainan. Adakah topik-topik lain yang kamu nampak, pernah kamu nampak ada dua jawapan? Kan selalunya satu jawapan saja kan, apa tu persoalan soalan jawapan itu salah. Tapi ini ada dua jawapan kan. Bukan macam tidak macam special ke benda ini bila kamu belajar ini. Sudah tentu sebenarnya dua jawapan kamu sudah juga ada belajar di mana? Trigo, oh ya, trigo banyak-banyak jawapan kan. Okey, trigo dia banyak-banyak jawapan, banyak-banyak sudut yang mempunyai nilai sin yang sama kan. Itu boleh, tapi itu kamu nampak dia berulang kan. Quadratic kan. Tetapi maybe this two case kamu tak begitu nampak apa sebenarnya, tapi segitiga kamu nampak kan. Segitiganya amat berbeza tetapi memenuhi syarat. Okey, ataupun kita fikir sebab kita tidak ada satu part yang betul-betul kita mau belajar dua benda ini, iaitu kalau English lah kan, bila kita cakap solution kan, yalah memang dari kecil sampai besar kita selalu ada soalan, ada jawapan, satu jawapan betul ataupun salah kan. Tapi sebenarnya existence dengan uniqueness sebenarnya ini kurang kita tekankan, tetapi sebenarnya agak penting, iaitu dalam soalan tersebut sebenarnya ada penyelesaian tidak, dan adakah penyelesaian itu unik ke tidak. Okey, mungkin ini sangat penting dalam hidup kan, bukan selalu. Karena kalau tidak ada penyelesaian kan, kamu kena tahu tidak mungkin kan benda itu berlaku. Okey, dan kalau ada jawapan, adakah itu saja jawapan yang memenuhi keperluan tersebut. Right, sebab kita tengok pun bila benda ini tidak dikuasai sampai peringkat yang mungkin lebih tinggi pun, kita akan tengok ada masalah agak besar. Okey, termasuk pembuat soalan lah. Kita tengok soalan ini lah. Ini tak mau sebut lah ini soalan dari mana, kamu orang tahu juga. Cuba soalan ni. Nah, ini je. Tengok soalan ni apakah jawapannya. Dan nilaikan soalan ini ada masalah ke tidak. Okey, dia ada dua bulatan. EQTA semua ada tangen sempurna, tangen sempurna, tangen sempurna, tangen sempurna, tangen sempurna. So tangen sempurna kita tahu dia 90. Soalannya cari nilai sudut yang dicangkum oleh lengkung minor RV di pusat P. Lengkung minor RV di pusat P. So the question ialah cari sudutnya ni. Cari, find the value, cari nilai sudut lah, find the value of. Okey, apakah jawapannya? Tak dapat ke? Dapat ke kita cari? Tak dapat, kamu sedang cari, kamu sedang lihat mana lagi maklumat kan? Ataupun apakah teori yang kami lupa kan? Mungkin DP ke sih? Selain kita ada, yalah kita tahu ini sama panjang, ini sama panjang. Yang cari bukan DP ke? DP kan yang bisa dicari. Sorry. Sorry. So kita mau cari sudut P ya. Okay. Apa jawapannya? Kalau kamu jawab apa? 60 ke 90 ke 120 ke 240? Sudut di P ada 4 pilihan jawapan A, B, C, D. Kalau saya lebih daripada 90 tapi kurang daripada 100. So kamu akan pilih C lah kan? Kamu akan pilih C lah kan? Tetapi kamu nampak tak tadi kamu lama kan kita fikir kan? Kenapa? Kurang. Sebab kamu bodoh pandai. So kamu sedang fikir. Sebab soalannya cari nilai sudut. Dia suruh kira kan?
Ini sudah kita kira. In fact, bila kamu nampak sini, apa lagi kita lupa? Tangent sepunya 90. Yalah, sini sama panjang. Dapatkah maklumat itu membantu kami mencari sudut ini? Sebenarnya tidak. In fact, this is a wrong question. Kan? Soalannya salah, sebab dia tidak mungkin kita cari nilainya. Betul, actually kalau kamu kata dia lebih dari 90, kita boleh cakap dia lebih dari 90, kurang dari 180, ya, tapi masih lagi kita tak boleh cari nilainya. It could be 110, it could be 130. So masalahnya di sini sebenarnya dia tiada jawapan yang unik. Dia banyak-banyak jawapan. So the question is wrong. Kamu tak boleh suruh pelajar cari nilai. Angka pun tak boleh. Angka it can be 110, 120 kan. Unless you say daripada 4 sudut ini yang manakah mungkin. Itu je dia boleh tanya. Tak boleh begini, soalan ini salah. Right? Nah, kamu nampak yang pembuat soalan pun dia tak faham apa uniqueness dengan existence. Ini sangat bahaya. So saya fikir kalau kita boleh guna topik ini untuk stress on yang inilah. Okay, so bukan saja case ambiguity tapi secara lebih menyeluruh. And in fact geometri bagus sebab geometri kita boleh nampak. Unik maksudnya kita hanya boleh lukis satu. Kita boleh kaitkan. Okay, sebagai ada contoh lah, inilah soalan hari itu. Okay, ya ini kita bolehlah kita kata ini human error meter. Okay, so katakan kamu potong ini ke 32 meter square, of course 32 meter square 32 meter lah kan rasanya kan, takkanlah jalan kaki cm kan. Okay, ini kita boleh cakap human error lah. Okay, kita boleh cakap human error, but masalah sangat besar lagi because probably pembuat soalannya mau jawapan dengan cara begini. Alright, dan buatlah quadratic kan. Okay, masalahnya apa? Masalahnya apa? Ada maklumat tambahan yang di dalam gambar aja. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bulatan ngam-ngam di sini. Sini X, diameter X. Bermaksud sini adalah X. 8X. Nah, 8X sama dengan X. Bukan. 8X X tambah 4. X tambah 4. Sorry. Tak konsisten. Jawapan dari sini dengan sini tak konsisten. Maklumat salah. Jadi kita tengok properly there's no jawapan pada soalan ini. Sebab syaratnya bagi tidak ada satu nilai X yang boleh memenuhi kedua-dua persamaan. Okay, so you can see a very big problem here. Even yang ini adalah nampak macam okey sebab dia geometri kan. Sebab pembuat soalan mau pelajar guna bahawa ini adalah simetri dengan ini dan sebenarnya adalah lengkung bulatan. Sini sampai sini lengkung bulatan, sini sampai sini lengkung bulatan, sini sampai sini lengkung bulatan. So apabila 3 itu ditambah dia akan jadi satu bulatan penuh. Okay, that becomes soft. But again you have to see adakah maklumat yang dia bagi itu cukup menjaminkan itu sahaja yang kita boleh lukis, bahawa dia mesti lengkung sama dengan bulatan. In fact yang hanya dibagi adalah kongruent. Kongruent bermaksud 3 bentuk biru ini adalah sama saiz dan sama bentuk, itu je. In fact dia tak menjamin ini adalah 120. Kongruent hanya menuju kepada saiz dan bentuk. It could be like this. Mungkin bodoh lah, tapi dia cakap mesti cantik, dia tidak cakap mesti simetri dan sebagainya. In fact this does not need to be bulatan. Kita boleh buat yang lebih nipis. Betul. Logo apa tu yang begini? Mitsubishi. Lupa sudah. Masih Amos. Mitsubishi. Nah, dia bukan bulatan kan, ini nipis kan. Dan dia masih 3 kongruent. Dia ada masalah. Right? So this one again another problem. Kalau kita mau pastikan hanya satu jawapan, kita mesti bagi soalan yang syarat yang dia hanya satu jawapan. Okay, so this one just to see lah kan berapa pentingnya. So I was thinking that topik ini sebenarnya mungkin peluang yang bagus sebab satu adalah dia adalah geometri. So bila dia geometri dan kita boleh lihatkan berapa kita boleh lukis dan berapalah jawapan. Kalau kita boleh lukis satu sahaja, dan satulah jawapan.
Kan? Kalau kita boleh lukis banyak, dia banyaklah jawapan. Kalau kita hanya boleh lukis 2, dan 2 jawapan. Nah, so I was thinking tak mau kita terus ke sini, yang lebih general, dan kita mau pelajar explore lah. Lagi pun kita tak mau pelajar kata oh ini case ambiguity, kita tak mau. Kita mau pelajar cakap okey, dalam situasi-situasi yang ini kita boleh lukis 2 segitiga yang berlainan dari segi apa pun boleh lah kan? So kita mau mula dengan apa? So I'm thinking maybe we can do something like a situasi, and then lukisan ke, and then try to do some kesimpulan. Okay, so contoh yang paling mudah ialah apa? Lukis segitiga dengan syarat apa? Dia ada 3 sudut, dia ada 3 panjang, and anything in between. It can be 2 sudut 1 panjang, it can be 1 sudut 2 panjang, or it can be 2 panjang, it can be 2 sudut or whatever lah. Yang mana paling senang kita bagi pelajar explore dulu? Dia bagi 3 panjang ke, 3 sudut ke, ataupun yang mix? 3 panjang lah kan. So we give a number, we give an exact number, 6 cm, 4 cm, 3 cm, begitu. Yang suruh mereka melukis, dan suruh mereka banding. Banding. Oh ya, another thing I was thinking ialah lepas ini kita fikir dulu lah. Sebab another problem ialah apa? Problem tentang bukan notasi, yang soalannya bah, kan untuk dia describe, dia suruh dia lukis segitiga yang baru ke, dia suruh tambahkan pada gambar dia untuk melukis segitiga yang satu lagi ke, dia punya description bah dalam soalan itu panjang kan, bla 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 kan. I was thinking that the best method ialah, sebab kalau kita bagi contoh dan kita terangkan, it can work, tapi paling bagus selalu ialah kalau pelajar itu sendiri faham kenapa kita mau terangkan begitu, kenapa kita buat ini perlu dipanjang ke dan sebagainya. And untuk activity description ini, saya selalu rasa dia paling bagus kalau pelajar itu cuba terangkan benda itu dengan perkataan sendiri, dan barulah kita tengok ayat yang sebenar dalam exam ialah macam mana. So I was thinking yang activity yang paling berkesan ialah bila mereka cuba menerangkan sendiri. So maybe we can say, contohnya begini kan, this activity ialah, iaitu dia pegang satu gambar raja, yang ini lukis. So dia yang ini tak nampak gambar raja ini, tetapi pelajar ini kena beritahu pelajar ini untuk melukis benda itu dengan hanya secara lisan. Maybe yang try that kan. So maksudnya katakan dia pegang ini sudah ada yang ini dia hanya ada yang ini, katakanlah kan. Nah, so dia kena cakap kamu buat ini supaya ini dengan perkataan mungkin sendirilah. So I was thinking nanti we can think about something like this untuk menyelesaikan masalah kenapa ayatnya begitu panjang. And then maybe tomorrow we can try. Okay, so yang ini lukisan. Because I was thinking that selepas yang ini melukis, dia akan buat apa? Kita akan suruh pelajar buat apa? Dia lukis. Kawan-kawan yang lain pun lukis. So how do we get the kesimpulan di sini? Suruh mereka banding lah. Okay. Banding lukisan antara satu sama lain. Adakah sumbernya sama? So if semua sama, then we say there's only one more. Of course in this case, biarlah mereka bincang kalau memang mereka akan nampak ada yang tak sama juga. 3, 4, 3, but it's actually basically the same because the shape is the same and the size is the same. Kan, walaupun kita terbalikkan di bentuk kertas, dia akan nampak sama lah. So should we call this the same? Should we call it berlainan? Tetapi yang penting kita tahu size-nya sama, bentuknya sama, bentuk as in semua angle-nya sama, which is why okay. So ini untuk
meringkaskan daripada kita cakap saiz dan bentuk sama, ada satu term matematik itu congruent. Boleh lah kan. Okay, so but from here, how do we want them to explore? Dalam situasi ini ialah 3 panjang hanya boleh lukis satu. Tapi is it always that way? Adakah biasa begini? So the next part, should we let them put some values themselves? Ataupun apa ini kita bagi kan? Yeah. Should we say adakah sentiasa ada 3 panjang kita boleh lukis segitiga? Ada explore. Explore. And then of course paling bagus mereka guna kertas lah kan. But if you can do some activity, so itu kenapa kita guna ni sudah Desmos, tapi Desmos dia ada geometry ni, dia lebih kepada graph kan. So even though dia punya interface lebih modern lah, you can see kan, it's more modern kan. But cukup algebra to do this. Alright, so what do we want ialah kita mahu 3 panjang yang kita mahu mereka boleh ubah-ubah panjang ini. Ataupun yang pertama ini dulu kan, 643. So 643 643, so we do align. Yang panjangnya 6, kemudian yang panjangnya 4. Yang panjangnya 4. Macam mana buat satu panjang yang panjangnya 4? Demo segment with a given length. So katakan sini 4. Sekejap. Saya klik A. Klik A. Buat line yang panjangnya dulu. Segment given length. Select point then enter length. Okay, select point then enter length. 4 kan. Okay. Itu fungsi di atas. Okay. Okay. Kemudian yang ini panjangnya 3. Klik ini. Okay, so adakah ini membentuk satu segitiga? Iya. Ini lah kan. Okay, so lepas itu panjangnya lagi kan, panjangnya, so ikut to the show length. Tadi tunjuk lengthnya kan, ada length, distance of length. Okay, length of this one, length of this one, and length of this one. Okay, tapi labelnya, namanya penting kah? Enggak lah kan? Enggak. Kalau label dia hilang kah? Name and value. Value? Oh, okay. Value and value. Nah, seterusnya kita mau apa? Kita mau mereka boleh ubah panjang ini kan. So contohnya macam 4 ini, dia segmen A to C, tapi titik C sebenarnya yang dia sebenarnya buat satu bulatan dengan panjang 4 di sini kan. So 4 itulah yang panjangnya. So kita mau boleh ubah itu 4. So kita mau satu nilai yang kita boleh ubah dia punya panjang. Yang panggil dia apa? A kan? 0 hingga 5. Sekejap.
ABC ini panjang apa? Ini panjang C kan? Panjang C. Tapi pelajar tak nampak pulusi kan? Bagus kita tunjuk balik. Ayah. Tukar kepada panjang C. Ini tukar kepada panjang ini E kan? Sudut E panjang E kan? Oke, ini pula. Oke, ini pula masalahnya sekejap. Sekejap. So yang kita boleh tukar ialah yang ini tukar kepada panjangnya C. Sepuluh definition C1 kan? Tak boleh dah ada 2C. So what should we name this one? Panjang C. Tak boleh ada space. C panjang. Panjang C ke C panjang? Panjang C. Tapi panjang C tidak sir. beginilah. Tak boleh juga negatif. Itu kali saya yang bawah tu. Tapi kecil ke subscript ni? Okey lah. Okay, so yang ini panjangnya ditentukan oleh panjang C. So dia gerak begini. Okay. Tapi panjang B perlu buat juga kan? And then the other thing is ataupun panjang B dan baru panjang C. So A sendiri kan adalah panjangnya, ataupun B, tapi B boleh bergerak begini. Bukan sebab kita define A dan B kan, tapi boleh juga lah, tapi kena define balik D lah. Okay, memang itu nanti kita setting. Tanya yang kita terfikir satu ialah macam mana kita boleh tunjukkan kata ini adalah segitiga kan? Okay. Kalau kita guna inilah kan, tak boleh juga, susah juga dia tepat-tepat ngam di situ kan. So another way we can do ialah situasi apa yang kita jadi hari tu yang tak perlu kita buat dekat-dekat. Dua sudut, tiga sudut, satu sudut, dua sudut, tiga sudut, dua sudut, satu panjang. Apa? Dua sudut, satu panjang. Oh ya. Dua sudut, satu panjang. Itu senang sikit sebab ada dua sudut dan kita bina sudut dengan sudut dengan given size. Select leg point, kakinya puncak bucunya, kakinya bucunya, sudutnya 45. Okay, and then sekali lagi kakinya bucunya 45 clockwise. Okay, so ada dua line. I think kita buat dua line. So bila dia intersect, kita buat satu. Mana intersection point di sini. Dan kita boleh lukis segi tiga poligon nak. Ingatan kamu bagus, saya pun lupa sudah. Mana 1 point, 2 point, 3 point. Make warna lah, so dia punya lebih apa. Okay, tetapi dalam case ini dia punya sudut, contohlah katakan ini adalah sudutnya, angle 0 hingga 360. Okey, copy angle itu. Okey. So sudut ini angle EF. So angle-nya ditentukan oleh F prime. Okey. So sudut ini kita ganti dengan sudut tadi.
So bila kita gerakkan begini kan. Okay, in fact yang ini bila dia tak bertemu, dia ketemu bola di bawah. Apa namanya apa? Kan? So kalau begini dia taklah membentuk segitiga. And in this case it works lah. Nanti kita bongkarnya di bawah. Sebab kita define point yang tadi sebagai titik persilangan. So bila dia tidak bersilang, taklah keluar segitiga tadi. Okay. Tapi ini tak boleh because you actually just want to make them. Kalau sudah cukup dekat, tunjukkanlah dia segitiga lah kan. Alright, so that means we are going to do polygon. Ini, tetapi kita hanya tunjuk ini apabila C cukup dekat dengan D. So kita akan tunjuk ini kurang dari 0.2 masih ada itu juga. Ada apa? Yang simbol. I think kan dia sudah condition. Buat apa if? Sekejap, coba balik sini boleh tak? Sekejap, tak perlu if sebab dia condition. Dia sudah condition kan. Buat apa dulu if? Dia, bila kamu akan tunjukkan dia kata kalau dia cukup dekat, tu je. Sorry, but of course we don't to show ini kan. Maksudnya kalau dia cukup dekat, anggaplah sudah ada segitiga. Begini. Okay kan? So akhirnya yang itu kita perlukan apa? Okay, anyway yang ini bila dia sudah boleh buat apa? Boleh sudah buat dia punya panjang. Kamu rasa dapatkah mereka buat kesimpulan yang apa? Because there are certain macam yang ini pun katakan ini 3, ini sudah tetap ada certain condition dia tak boleh juga buat segi 3, iaitu tak cukup panjang. Okay, kan see kalau dia begini kan, kalau ini terlalu cukup pendek kan, nah ini tak boleh buat segi 3. So maksudnya di sini pun dia ada syarat walaupun ialah armnya kalau ada 3 segi 3 panjang kita boleh lukis 1 dan 1 saja segitiga, tapi dia ada kondisinya juga di mana hasil tambah 2 sisinya tak boleh mesti lebih panjang daripada sisi ketiga. Tapi kita mau itu dari pelajar. So I'm thinking that kalau begini and then kalau kita buat boleh sediakan yang ini at least a little bit, dan mereka boleh gerak-gerakan di dalam telefon mereka dan mereka buat kesimpulan kan. Itu kalau kita share di sini kata yang test save. Kamu coba buka link tadi dengan telefon. Tapi ini nanti mungkin kita kena hide. So at least kita tengok slidernya okey berfungsi. Maksud kita boleh tunjuk, tapi susah sikit. Jadi kita boleh tunjuk apa dalam telefon ni, rata-rata lepas tunjuk situ. Boleh lah, tapi mungkin dia punya size kita kena adjust lah supaya sesuai dengan telefon kan. Boleh lah juga kan slidernya. Okay, so boleh lah kan. Maksudnya kita kena sediakan macam ini, kita kena sediakan satu aktiviti tadi. Ini yang kedua lah. Okay, and then each one we do lah kan. Banyak-banyak case, of course sampai yang case itu kena sampailah mereka boleh rumuskan sendiri nanti case berambiguity hanya wujud dengan syarat apa. Okay, untuk ini kita boleh adjust, ini kita boleh adjust angle ni dan sebagainya. Okay, mungkin kita fikirkan yang ini sedikit. Can we do biasanya arahan soalan apa? Arahan soalannya sama ada dia sudah lukis, lepas
tu dia mau kamu lukis begini kan, ataupun dia sudah lukis begini, dia mau kamu lukis begini, ataupun dia sudah lukis ini, lepas tu dia suruh kamu lukis begini, berasingan kan? Tapi bukan pada gambar aja yang sama. Okey, so aktiviti apa yang sesuai? Yang mana senang dulu? Inilah kan? So maksudnya yang pencerita pegang ini, A pegang ini, B pegang ini. Lepas tu A suruh B lukis benda yang ceritakan tapi tanpa dia melukis. So kamu ambil dari buku ini, lepas tu kamu lukis ke something lah, this kan, yang terutama inilah ini boleh ceritakan. So kamu tengok yang tapak itu, kamu panjangkan dari sebelah kiri dulu, kanan. Ya ini kanan. Tapi kena syarat lah kan, dia boleh cakap saja, dia tak boleh tunjukkan. Cakap saja. Panjang. Lepas tu kamu lukis daripada sini. Tapi esok macam mana kita buat lah? Lagi demo dulu. Yalah, sebenarnya macam mana kita mau rekod? Suruh pelajar B di tablet, ataupun saya di tablet. Saya lakon lah sikit kan. Saya B lah. Suruh pelajar ceritakan dengan saya apa yang saya mau lukis. Boleh kan? Maksudnya mereka pegang ini, tapi macam mana? Nanti mau bagi kertas ke apa? Tapi kita buat lakonan saja. Kan sebagai kan? Cuba sekarang. Katakan sekarang kita ada A, B, C prime. Okey, saya pegang A, B, C. Okey. So sekarang saya di sini. Okey, kamu cerita. Lukis apa? Panjang BC. Panjang BC. Panjang BC. Sama lukis Segitiga. Sudah segitiga. Pasti. Apa? Kamu kena beritahu saya lukis panjang BC. Lukis segitiga. Panjang BC yang sama yang menyentuh ada AC. Enggak tahu apa tuh. Beritahu apa mau saya buat. Sama ke AC. Letak pen saya di mana? Ya ini. Iya, sama. Oke. Ceritalah lisan. Tell me what to do. Saya sudah ada gambar aja nih dekat di tangan saya. Tell me what to do. Lukis. Kalau cakap C prime, Iya, C prime. Yang Mana ada C prime? Oke. Lukis apa? Lukis satu garis yang Garis. Oh, okay. Garis kan. You not asking me to draw segitiga. You asking me to lukis garis. Begini. garis yang Garis. sama panjang dengan BC, mulai dari B menyentuh pada titik S, garis AC. Iya. Antara. Nggak tahu. Panjang Tuh betul. juga. What should be easier? Mulakan dari B dulu. Kita mau lukis satu garis lurus, mulai dari B. Ya. Letak pen kamu di B dulu. Oke. Pen saya di B sudah. Oke. Lepas itu lukis ke mana? Lukis. Ke arah mana? Atas, bawah, kiri, kanan? Bawah. Antara Yang menyentuh garis. AC dengan panjang Nggak yang boleh, sama nggak boleh. dengan Boleh. Guna perkataan biasa dulu. Lukis ke mana? Kiri, kanan, atas, bawah. bawah. Hah? Bawah potong ada S nanti. Iya, memotong AC garis dulu kan. Oh, sekejap. Bawah lah, bawah kan, bawah lah, bawah. Bawah. Mesti ada sudut. Bawah lah. Jadi panjangnya sama BC. Satu garis Mulai dari. Bisi lah. yang menyentuh Nah, sudah menyentuh. Tapi tidak AC, sama panjang iya, panjang yang sama dengan BC. Kamu mau apa? Kamu mau garis itu sama panjang dengan BC. Jadi kamu mau saya yang fikir kah? Mana panjangnya? Masalah kamu tahu sudah mah. Guna perkataan yang senang sikit, ke kanan sikit ke kiri sikit ke. Kan? Ke Kan? kiri sedikit Ke kiri sikit. So, begini. Begini. segitiga sama Begini. garis biasa gitu. Supaya apa? Supaya panjang Panjang apa? Panjang apa? Panjang Panjang apa? garis. Garis mana? garis Mana ke mana?
garis Panjang yang kamu lukis itu mesti panjangnya sama dengan garis BC. oh panjang ini. Ya. So garis saya lukis mesti sama dengan dia. Ya. Sama panjang. Oke lah. Tapi sama panjang, tapi pastikan pastikan hujung titik menyentuh pada garis AC. Oh, iya macam mana? Iya. So kamu mau dia panjangnya sama. Ya. Tetap memulai dengan B. Lepas itu sampai garis AC. Ya. Macam mana tunjukkan? Tidak dibayangkan. Sini boleh apa kan? Lupa sudah tuh. Mana toolsnya? Ini kan? Oh, oke. Ih. Susah juga. Enggak, kita mau demo kan. So kamu mau panjangnya sama dengan BC? Ya. Oke. Macam mana ya? Kalau panjang mana? Lebih sekecil. Iya, udah pendek juga ada itu. Sudah lah, tak biasa. Calm down. Undo. Select. Sudah. Anda tidak seorang yang tips dalam minimum. Tidak boleh lah, kita panjangnya sedikit. Oh, so kamu mau saya ukur panjang? BC. Panjang BC. Panjang BC. Lepas itu Oke, saya sudah ukur. Lepas tu kamu mau dia sampai AB. Kamu mau dia sampai AB. Oke, pusing. Salah pula. Gerakkan dia. kena geometri lah. Apa nah? Gerakkan dia. Jangka. Ya lah memang mengujian dulu guys. Saya sedikit tahu dulu demo di semua orang benar apa. Oh, so begini kah? Ya. Oh, so kamu mau panjangnya apa? Sama. Panjang apa yang sama? Panjang BC sama dengan Sini sama dengan panjang ini? Ya. Oh, jadi garis ini kita mau panggil apa? Garis BC. Suppose kamu beritahu saya kan. Jadi tandakan titik kesilangan nih. Ya. Oh, sampai titik ini. Ya. Oh. Titik ini kita label sebagai. Nah, sudah titik itu label kamu yang beritahu. Titik itu label sebagai C prime. C prime. Mau ke kita cerita sudut dan sebagainya? Ataupun nantilah kan kita pastikan itu dulu. Ataupun nanti yang ini pun mungkin yang sama tak sama. Bahawa. Sebab kan sudut ini sama, panjang ini sama. Sudut ini pun akan berlainan. Panjang ini sama. Luasnya berlainan. Kan, tapi I think not here lah kan. Ya ini nanti kita tengok yang kecil dengan besar. Just tulis down lah, macam luas kita tahu tidak sama kan. Okay, tapi itu nanti. Okay lah kan, so because for this one I think bila dia cerita dia yang sangat obvious lah. Bagaimana? Tak ada pun garis. Bagaimana? Kan? Oh panjangan dulu, panjangkan begini. Nah, tapi kenapa lah kan? Oh, kamu mau garis ini bertemu, bukan lebih panjang, bukan lebih pendek. Something like that lah kan? Oke, nanti jam 2 nanti kita tes lagi.